Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Dan berkata Imam Al-Allamah Ibn Hajar Al-Haytami, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan imam yang lain, dan riwayat ini dinilai hasan, yakni sahih, oleh sebahagian mereka yang hanya ahli hadis. Iaitu hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah telah bahagikan di antara kamu akhlakmu, seperti halnya Dia telah bahagi di antara kamu rezeki-rezeki kamu. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia ini kepada orang yang Dia sukai atau orang yang Dia tidak sukai, dan Dia tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Dia sukai. Sesiapa yang telah diberi oleh Allah agama ini, maka sesungguhnya Allah telah mencintainya. Demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, sesungguhnya masuk Islam atau tidak akan masuk Islam seseorang sehingga menjadi selamat atau menenteramkan hati dan lisannya. Tidak akan beriman seseorang sehingga tetangganya berasa aman dari gangguan-gangguannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masih kita menguraikan tentang hukum atau dosa besar yang berkait dengan makan minum, muamalah yang diharamkan, perolehan rezeki yang diharamkan, setiap sen yang diperolehi dengan cara haram atau yang halal bercampur dengan yang haram, melainkan ia akan dihisap oleh Allah, bukan diazab. Melainkan layaklah bagi setiap anggota setiap tubuh badan yang subur, yang tumbuh daripada sumber haram, untuk dijilat oleh api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahawa Nabi berkata, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awladi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka layak baginya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul jannata, tak akan masuk syurga, aklul haram, iaitu makanan yang haram. Orang yang makan makanan yang haram tak akan masuk syurga. Nafi di sini bukanlah nafi ta'bid, nafi menunjukkan tak akan masuk terus, tapi ia merupakan nafi ibtidaan. Untuk pemulang dia tak masuk, sehingga diadili terlebih dahulu. Bukan makna dia akan kekal dalam neraka atau tak boleh masuk syurga. Setiap penafian dalam hadis Nabi SAW bukan penafian mutlak, tapi penafian tadi berkait dengan hisab. Dalam hadis yang panjang ini, Rasulullah bersabda, dan hadis ini hasan darjahnya, baik, Allah bahagikan akhlak sebagaimana Allah bagi rezeki. Tuan-tuan tengok, ada orang rezeki banyak, ada orang rezeki sikit. Sebagaimana ada orang yang akhlak banyak, ada orang akhlak sikit. Ada orang yang punya sabar, ada orang yang punya timbang rasa, lemah lembut. Walau siapa pun dia, walau apa pun jawatan dia pegang, maka akhlak tu ada. Ada orang yang mungkin mendapat sebahagian akhlak, tidak sebahagian lain. Walaupun kadang-kadang posisinya mulia, posisinya Masya Allah imam ke, bila ke, ustaz ke, mulia, tapi ada beberapa akhlak dia mungkin tak ada. Sebagaimana Allah bagikan rezeki, demikian Allah bagikan akhlak. Dan kata Nabi SAW, Allah kalau dibagi rezeki, mungkin pada orang disayang, mungkin tidak. Kemungkinan itu semua ada. Tetapi Allah tak beri agama, dan agama itu ialah akhlak. Nabi sebut dan hadis yang lain, ad-din husnul khuluq. Agama itu ialah akhlak yang baik. Seorang jangan mendakwa dia Islam tapi akhlaknya buruk. Sama ada dia peringkat atas sekali sampai peringkat bawah sekali.
Maka kalau kita nak tengok orang-orang yang benar-benar beragama, baik akhlaknya. Ini yang Nabi kata, ad-din husnul khuluq. Kalau kita terjemah bahasa lama, bermula akan agama itu baiklah akhlaknya. Artinya kalau tak baik akhlaknya, tak elok agama dia. Agama tu apa tuan-tuan? Agama ialah semua perintah, larangan Allah yang dilaksanakan oleh seorang hamba. Dia merupakan majmu'atun, kelompok perintah, larangan, disiplin yang dibuat atau ditinggalkan oleh seseorang. Maka namanya agama. Maka meninggalkan akhlak buruk itu agama. Kerana itu seorang yang baik akhlak, benar-benar dia beragama. Dan kata Nabi SAW lagi, Allah beri agama pada orang yang disayang. Bak dunia Tuhan bagi semua, tapi bak agama Allah sayang. Siapa yang Allah sayang, Allah beri agama yang kita sebut tadi, akhlak. Dan kata Nabi SAW, tidak akan dianggap Islam, tak akan disebut Islam atau masuk Islam, melainkan jaga lidah dan hati dia. Seorang yang mampu menjaga hati dan juga lidahnya, arti hatinya daripada wasangka buruk, terutama di zaman fitnah. Ramai orang menggunakan medium-medium yang cepat untuk memfitnah. Akhirnya fitnah itu menjalar masuk lebih cepat daripada racun yang masuk dalam badan. Lalu kita mudah mempercayai, lalu kita mudah mendengarnya. Maka ini kata Nabi SAW, tidak Islam seseorang yang hatinya tidak selamat daripada wasangka buruk pada orang, dan lidahnya tidak selamat daripada ngata pada orang. Ia persis sebagaimana hadis Nabi SAW, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar, selamatlah orang Islam yang lain daripada lidahnya, daripada tangannya. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam lagi, tak akan beriman seorang dengan iman sebenar orang yang jirannya tak terselamat daripada kejahatannya. Wallahi la yu'min alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Untuk menunjukkan wajib menjaga hak jiran walaupun dia bukan Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayurithuhu. Sentiasalah Jibril kalau dia jumpa aku, dia ingatkan aku, wahai Muhammad, jiran kamu lakukan dengan elok, jiran kamu gauli dengan elok, sehingga aku menyangka jiran ini boleh mewarisi harta pusaka jirannya. Sampai macam tu baik, rapat. Itu jiran ada hak. Siapa pun yang jiran dengan kita, bersilah untuk beri hak. Sama ada tuan-tuan nak beri hak secara sukarela atau paksa, tapi kena mesti beri hak. Kita tak boleh, kalau saya tak suka, saya tak nak beri hak dia. Hak paling minimum, tuan-tuan tak memberi mudarat pada dia. Itu hak paling minimum. Hak yang paling baik, tuan-tuan beri manfaat pada dia, atau makanan ke, tolong dia. Tapi hak minimum, jangan buat dia kejahatan pada dia. Jangan tong sampah kita letak depan rumah dia, jangan parking kereta kita depan pagar dia, jangan kita buat bising ganggu dia, jangan kita main mata dengan dia, jangan kita menguatkan suara ataupun mengganggu dia. Paling kurang jangan mudaratkan dia, sehingga dia rasa macam sebelah dia tu tak ada orang duduk. Okey dah tu, baik dah tu. Dia tanya, jiran sebelah siapa? Tahu tak kenal, tak pernah bercakap, macam tak wujud. Okey, itu jauh lebih baik, sebab dia tak buat mudarat apa-apa. Jangan jiran sehingga disebut-sebut kejahatan, sehingga jiran ni rasa nak pindahkan kejahatan kita. Itu berat. Sebab tu kita selalu ingatkan, kalau jiran kita berpindah, pertama tanya dia dulu, adakah awak pindah kerana sakit hati ke sana? Jangan kita anggap dia pindah ni sebab rumah besar lagi lah, sebab duit dia banyak. Kata pertama, jangan sebab dipindah kerana kita. Itu yang pertama. Jangan sebab kita. Tanyalah dia sepatah, minta dia jujur. Ya kalaulah awak betul pindah kerana saya minta maaf lah, takut ada mengganggu awak. Melainkan pada benda-benda yang tak masuk akal dia terganggu. Saya terganggu lah tengok awak asyik ke surau je, tak boleh lah saya. Macam tu kita tak kata apa lah. Benda tu tak ada kaitan dengan kehidupan ataupun dengan larangan untuk kita patuhi. Tapi kalau dia kata sebab awak ni, saya tak tahu buat kawan-kawan awak ramai bising, kadang lepak depan rumah saya. Kadang-kadang kita kena menelan kepahitan, kejujuran kata-kata orang-orang sekeliling kita. Kita tidak boleh selamanya nak dengar kata-kata manis orang.
Pasang telinga untuk dengar apa yang pahit yang kita bakal telan ataupun yang bakal orang kata pada kita. Dengar. Ia tidak akan merendahkan kita. Dia tak akan mengaibkan kita. Kita dengar, kemudian barulah kita respon. Kalau benar kita ada keuzuran atau minta maaf, maka itu akhlak yang tercinta. Sebab Allah Ta'ala kata, Allah suka pada orang yang pemaaf. Bila Allah suka pada orang pemaaf, maknanya kalau kita maafkan orang, sebagai balasannya Allah maafkan kita. Tak adakah kemaafan lain yang kita lebih dambakan daripada kemaafan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Itu sifat rendah diri. Tiada orang rendah diri melainkan Allah yang mengambil alih untuk membalas pahala. Siapa pun sanggup rendah diri pada manusia, melainkan Allah akan membalas. Mengambil peranan ataupun kita katakan Allah Ta'ala memberikan dia kebaikan langsung daripada Allah. Tak perlu orang ni puji kita kerana kita rendah diri, biar Allah. Bila Allah memuji tuan-tuan sekalian, maka pujian itu kekal sampai bila-bila. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan orang-orang yang bersama mereka itu berupa amal kebajikan seperti berapa gunung Tuhamah atau Tihamah. Hingga ketika mereka itu didatangkan, maka Allah menjadikan amal kebajikan seperti debu yang berterbangan. Kemudian mereka itu dilemparkan dalam neraka. Ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana yang demikian itu terjadi? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka itu melakukan solat, berpuasa, menunaikan zakat, beribadah haji. Hanya ketika diperlihatkan kepadanya harta yang haram, mereka tetap mengambilnya, maka Allah meleburkan amal-amal tersebut. Di sini satu amaran yang keras. Kita lupa bahawa harta yang haram itu menyebabkan kita tak boleh masuk syurga. Bahkan kalau kita diberi makan pun tak boleh masuk syurga. Nabi kata, la yadkhulul jannah man ghudhiya bil haram. Tidak akan masuk syurga orang yang diberi makan dengan benda haram. Dia beri makan ghudhiya bil haram. Maksud yang diberi makan dalam keadaan dia tahu benda tu haram, dia makan. Dalam keadaan dia redha, orang tak tahu. Kita anak tak tahu ayah kita, ataupun seorang ayah tadi daripada sumber haram dia beri makan kat kita. Ustaz, saya masuk neraka ke Ustaz? Sebab apa? Sebab Ustaz sebut hadis tadi, beri makan haram. Yang dimaksudkan kita tahu. Kita tahu dan kita makan, dan kita redha dengan apa yang diberi pada kita, tanpa engkar, tanpa kita ingatkan dia. Ini wang haram. Sebagaimana wanita-wanita salihah berpesan pada suaminya, wahai suamiku, kami boleh bersabar dengan kelaparan. Kata, wahai suamiku, carilah yang halal. Kami boleh bersabar dengan kelaparan, tapi kami tak boleh bersabar dengan api neraka. Tak apalah kami lapar, tak cukup makanan, tak apa, cari yang halal. Sebab kami mampu sabar untuk lapar, tapi kami tak mampu sabar untuk api neraka. Terlihat ucapan wanita yang diterbiah, yang dididik. Bukan cerita materialisme, ceritanya ialah wang yang halal, sumber yang halal. Amat sedikit kita jumpa isteri-isteri seperti ini, wanita-wanita seperti ini di akhir zaman. Bukan yang dipentingkan oleh mereka biar dapat banyak. Halal haram cerita nombor 10. Bagi mereka, kami nak dapat banyak untuk kami bermewah-mewahan. Berapa orang isteri yang mampu bersabar dengan rezeki yang sedikit tapi halal? Dia halal mendapat rezeki banyak yang syubhah. Berapa orang yang sanggup? Mereka wanita-wanita yang imannya masuk dalam hati mereka. Dan itu bila Allah menyebut, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata Arab Badui, kami beriman. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kamu belum beriman, kamu cuma Islam. Iman belum masuk dalam hatimu. Maksud iman belum masuk dalam hatimu, ketaatan kamu pada Allah sungguh-sungguh belum berlaku. Ini cuma dakwaan saya Islam. Sebab iman ini amal. Islam ini ialah kita sebut zahir, imej zahir. Nutqu bihi syahadatain yu'tabar annahu muslim. Sekadar ungkap dua kalimah syahadah di Islam. Tapi kita tak boleh kata dia beriman. Beriman perlukan kepada pembuktian amal soleh, ketaatan pada Allah. Bila mana taat pada Allah, ya dia beriman. Ini yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat. Tuan-tuan, bawa orang ni akhirat kelak dengan segala amalan, tiba-tiba Allah leburkan kerana
Semua sumber-sumber ibadat dia daripada wang haram. Puasa dia, zakat dia, baik haji dia, baik wang haram. Maka bagaimana Allah terima ibadat daripada benda yang haram? Contoh bila Nabi menyebut seorang lelaki yang bermusafir, summa dzakara ar-rajul yutilu as-safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Kemudian Nabi menyebut seorang yang panjang jauh perjalanan musafirnya, dalam keadaan kusuk masai rambutnya, berdebu wajahnya, lalu menadah tangannya ke langit sambil berkata, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanku. Bagaimana Allah nak mustajabkan doanya sedangkan makanannya, minumannya, pakaiannya bahkan diberi makan haram? Macam mana nak mustajab? Tuan-tuan, kalau doa tak mustajab, demikian juga amalan tak mustajab. Mustajab di mana diterima. Kalau doanya Tuhan tak angkat, demikian amalan Allah Ta'ala tak angkat. Kita dah sebut dulu yang pergi haji dengan yang haram, ia tidak akan beri manfaat apa-apa. Kita selalu berikan perbandingan yang sebagaimana disebut oleh ulama, umpama wuduk dengan air najis, air kencing. Jangan kata air kencing, dengan air mustakmal pun tak boleh. Tuan-tuan wuduk dengan air mustakmal boleh? Kerana kita kena wuduk dengan air mutlak, bukan air mustakmal. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, air mustakmal, air itu suci tapi tidak menyucikan. Tahirun ghair mutahhir. Suci tapi tidak menyucikan. Maknanya kalau kita ambil wuduk dengan air mustakmal, tak sah sembahyang. Apatah lagi kalau kita ambil wuduk dengan air kencing. Bukan sekadar tak sah, menghina. Menghina ibadat. Menghina diri sendiri. Itulah umpama ibadat yang menggunakan wang haram. Itu tuan-tuan, kita perhati pekerjaan kita. Jangan kita bekerja dengan ada yang sumber haram, sumber syubhat. Kadang-kadang kita bekerja untuk menyekat kebenaran. Kerja kita untuk provokasi, wujudkan kebatilan. Kerja kita bawa dakwah, mengelirukan umat Islam. Kerja kita membawa fitnah. Kerja kita sebagai tangan kepada orang zalim. Allah Ta'ala akan tanya kita. Kita bantu orang zalim, bantu alung misalnya, kerani dekat misalnya syarikat kewangan macam ni, riba. Kerani, tuan, kita akan dilaknat oleh Allah. Rezeki itu rezeki yang haram dan syubhah. Oleh kerana itu, setiap orang kena perhatikan rezekinya, cara perolehannya, dan senantiasa baiki diri untuk cari yang lebih halal, lebih halal. Kata, tu rezeki saya dah halal, tapi ada tak halal yang lebih baik pada itu? Contoh, saya kerja dengan bukan Islam, dan pekerjaan tu baguslah, kedai berabuk. Halal? Halal. Ada tak lebih halal pada itu? Lebih baik pada itu ada tak? Wah, pasti ada, Ustaz. Tu saya dapat majikan Muslim. Atau mungkin saya bekerja sendiri. Itu buat. Sebab kata Nabi SAW, bila Nabi memuji sebaik-baik pekerjaan, Nabi kata apa? Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Afdal kasbi amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Sebaik-baik pekerjaan dia dengan tangannya sendiri. Dia tak berkait dengan orang, tak ada orang bos dia, dialah bos. Itu sebaik-baik. Nabi tak kata yang lain tak baik, Nabi cerita terbaik. Yang saya sebut tadi dalam kehidupan beragama kita, kita senantiasa mencari ruang untuk mendapat rezeki lebih baik. Bukan sekadar kita nak keluar daripada haram dan syubhah. Saya alhamdulillah dah dapat rezeki halal, tapi kalau saya boleh lebih baik lagi, bukankah itu lebih baik, lebih dituntut? Nabi Allah Daud, waktu mana rezekinya ialah pembendaharaan negara, sebab dia ialah khalifah. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud AS, kami jadikan kamu pemerintah atas muka bumi, khalifah. Maka dia ambil wang negara, ya, dan dia berhak gaji-gaji. Maka tuan-tuan, Nabi Allah Daud AS, dia suka menyamar dan bertanya pada rakyatnya, apa pandanganmu terhadap Daud? Maka semua kata Daud bagus, baik. Sehingga dia bertemu dengan malaikat yang menyamar menjadi manusia dan berkata, Daud ni baik. Kalaulah dia dapat bekerja sendiri, jauh lebih baik. Kalaulah dia dapat bekerja sendiri. Sini malaikat nak beritahu dia lebih baik. Kerana itu Allah menyebut
wa 'allamnahu san'ata labus, dan kami ajar kepada Nabi Allah Daud cara buat baju besi. Akhirnya Nabi Allah Daud alaihissalam dia tak ambil lagi wang pemedaraan negara, dia buat baju besi untuk makan minum cukup. Tuan-tuan, mereka cari yang terbaik. Umar Al-Khattab waktu Baitul Mal melimpah ruah Baitul Mal. Akhirnya orang cadang naik gaji Umar Al-Khattab. Nak cadang direct takut. Mereka cadangkan melalui anaknya, bukan isteri Nabi SAW, Ummahatul Mukminin, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dicadangkan. Hafsah kata, wahai abah, ayah, ada orang cadang biar ayah naik gaji sebab pemeliharaan luas. Ayah kata, siapa cadang? Kalau aku tahu, aku tampar dia. Siapa dia? Kata menakjubkan. Kalau Umar naik gaji dia tidak salah, tak ada orang cela dia. Tidak ada sejarah yang akan mencela. Kerana apa yang dilakukan jauh lebih besar. Bahkan orang tak semua tahu Umar Al-Khattab. Kalau duit banyak pun ke mana? Bantu orang. Orang-orang baik ni tuan-tuan, duit dia banyak, ke mana dia pergi? Takkan dia pergi disko? Tak pergi. Orang-orang tak baik ni tak ada duit pun cari duit pergi disko. Orang-orang yang tak ada agama ni tuan-tuan, tak ada duit pun cari duit untuk berzina. Orang-orang baik, dia duit banyak, dia nak buat apa? Nak berzina? Tak berzina. Nak disko? Tak disko. Habis kuat pun, kereta tambah sebuah lagi. Itu dia. Paling kuat pun lah. Rumah nak besar pun dah sakit lutut. Akhirnya dia pun digema-digema korang. Wakar-wakar sudah. Tapi dia nak buat apa? Takkan nak pakai jam emas di tawaran? Takkanlah dia nak bedah muka dia biar lawa macam pelakon. Dia pun tawaran. Habis duit banyak, dia nak buat apa kalau orang baik ni? Kata tuan-tuan. Yang Nabi kata, ni'mal malus salih ni rajulis salih. Sebaik-baik harta itu bila berada di tangan orang soleh. Dia pasti berfikir sesuatu yang jauh lebih baik untuk akhirat dia. Namanya orang baik. Tidak, kita tak nama orang baik. Tapi Umar Khattab menolak. Walaupun dia berjaya menjatuhkan kerajaan Parsi. Tuan-tuan, saya dengar ceramah seorang ulama Iran. Di Iran nak jadi ulama tak susah, pakai serban jadi ulama. Dipanggil Muammar. Kenapa dia benci pada Umar Al-Khattab? Dikatakan Umar Al-Khattab lah yang menjatuhkan empayar kita, empayar Parsi. Sebab tu kami akan berdendam sampai bila-bila. Tuan-tuan tahu orang Iran ni, satu benda yang tuan-tuan kena tahu, dia tak minat belajar bahasa Arab. Dia tak akan belajar bahasa Arab. Menteri, Perdana Menteri Iran semua tak kerti bahasa Arab. Khomeini tak kerti bahasa Arab. Rohani tak kerti bahasa Arab. Bahkan mereka lah yang mencipta hadis palsu. Bila Allah murka, Allah turunkan wahyu dalam bahasa Arab. Bila Allah suka, Allah turunkan wahyu dalam bahasa Parsi. Sebab itu mereka cakap Parsi. Mereka tak minat cakap Arab. Iran, yang Syiah dekat Iraq tu lain sebab memang budaya dia orang Arab. Tuan-tuan, saya tengok apa sebab dibenci sangat Umar Al-Khattab. Sungguh benci. Kerana dia kata Umar lah yang menjatuhkan kerajaan Parsi kan. Dan dia pula ambil mahkota Kisra, dia cincang-cincangnya. Itu mahkota kenapa cincang-cincang? Dia lupa bahawa harta rampasan perang perlu dibahagikan. Perlu dibahagikan pada umat Islam semua. Tuan-tuan, dia ingat sejarah tu sebagai sebab dia membenci Umar Al-Khattab sampai hari kiamat. Rupanya dia masih lagi berbangga dengan tamadun Parsi. Mereka bangga, mereka orang Parsi. Sebab mereka tamadun awal. Bukan mereka bangga, mereka orang Parsi. Sebab itu mereka guna satu label yang agak sensitif. Ahlul Bait. Oh, sensitif. Tuan-tuan, secara politik, ramai orang bila dia berjaya menggunakan satu nama yang ada satu sentimen tinggi, akhirnya dia berjaya. Dia mengambil kesempatan. Daripada ahli baik, kononnya kamilah mencintai ahli baik. Walau seluruh umat Islam, ahli sunnah wal jamaah mencintai ahli baik. Dan kita tahu hadis-hadis Nabi yang Nabi ingatkan kita tentang kewajiban kita menjaga ahlul bait, menghormati ahlul bait. Kita maklum, cukup kisah Zaid bin Sabit dengan Abdullah bin Abbas. Bagaimana Abdullah bin Abbas menghormati Zaid sebagai seorang ulama, memegang tali kudanya, maka Zaid turun menciumnya, menghormatinya sebagai salah seorang ahli keluarga Nabi SAW. Demikian kami diperintahkan untuk memulakan ahlul bait.
Bila Zaid bin Sabit bertanya kepada Abdullah bin Abbas, kenapa kamu buat macam ni? Terlalu menghormati aku, tunggu pegang tali kuda. Hakadha nu'mar an naf'al bi ulama'ina. Demikian kami diperintahkan menghormati ulama kami. Terus Zaid turun, lalu menciumnya dan berkata, demikian kami diajar untuk menghormati Ahlul Bait. Kata Ahlul Bait maklum, tetapi menggunakan sentimen Ahlul Bait untuk mewujudkan kesesatan. Maka ini yang umat Islam kena sedar. Tentunya puak-puak Syiah ni lah, pakai Ahlul Bait, fiqah Ahlul Bait. Tapi Syiah sendiri mengakui, dia kata kita ada sunnah ni tuan-tuan. Kita ada satu dasar jelas dalam manhaj memahami Islam. Pertama, kita ada Quran, kita ada sunnah. Sunnah pula kita ada kutub sitah, Bukhari, Muslim. Syiah tak ada benda tu. Syiah Quran yang dibaca pun dia tak percaya. Dia baca Quran tu tapi dia tak percaya. Dia kata hairan kita tak percaya Quran tapi kita kena baca juga. Terpaksa baca Quran yang dia sendiri tak percaya. Sebab dia kata dia ada masalah lain. Tapi masalah lain yang didakwa tak sampai-sampai. Tak pernah ada. Dan dia tak ada kitab hadis macam sunnah sitah, tak ada. Dia cuma berpegang pada kitab kafi. Bahkan tidak diakui oleh mereka. Mereka pening. Mana rujukan mereka? Sebab tu tuan-tuan, fiqh yang paling kelang kabut sekali fiqh Syiah. Kelang kabut. Sebab dia tak ada manhaj. Kita tuan-tuan walaupun berselisih pada masa 4. Walaupun berselisih, tapi dalilnya sekian-sekian, kita menerima metod yang sama. Hadis sahih atau tidak sahih. Asas kita ialah Quran, hadis, ijma', qiyas. Di sisi Syiah dia cuma terima hadis Ahlul Bait. Yang maksudkan Ahlul Bait yang diriwayatkan oleh Hasan Husain. Walau Hasan Husain riwayat berapa hadis? Waktu Rasulullah wafat, Umar Hasan berapa tahun? Berapa hadis diriwayat? Setengah ulama kata cuma ada 6 hadis, tak banyak. Sebab dia kecil. Dia tak nak terima riwayat Abu Hurairah. Tidak juga Umar Al-Khattab, tidak juga Abu Bakar Siddiq, tidak juga Uthman bin Affan. Dan dia cuma menerima riwayat Sayyidina Ali. Tu pun tengoklah, kalau Ali balung dia tak terima juga. Agak-agak tak balung dia, tak belasah dia. Nanti puak-puak meragukan. Tapi Masya Allah, Syiah berjaya masuk dalam masyarakat Melayu, masyarakat dunia dengan kewangan yang kuat. Entah mereka masuk dengan duit. Mereka ada ustaz upahan-upahan mereka untuk menyebarkan faham Syiah melalui lagu, melalui pelbagai bentuk ritual-ritual. Peruntukannya cukup besar, khususnya di negara-negara Islam seperti Indonesia, seperti Malaysia. Sebab kita, kata kita orang Malaysia jenis lembut. Walaupun kita bersih pendapat, tak adalah sampai bertumbuk. Gaduh kat Facebook je lah. Kat luar okey, sama-sama makan nasi biryani, nasi Arab. Tapi kita orang Melayu ni jauh lebih sopan lah. Memang khilaf, tapi Masya Allah masih pada ruang kita nampak yang begitu halus. Mereka ada orang cuba untuk menghangatkan. Tapi di negara Iran, Iraq, sampai mereka menghalalkan darah, luar biasa, bunuh. Tapi pandai mereka cuma hari ini fokus pada Daesh. Mereka tak fokus pada kejahatan mereka bunuh umat Islam di Iraq, di Syria. Ya, kita kata dua-dua salah. Kita tak kata Daesh itu betul. Tapi cara mereka monopoli, sehingga dunia boleh terima itu jahat, sehingga lupa kejahatan mereka sendiri di bumi Syam, bukan di bumi Iraq sebelum itu. Mereka lupa. Dan ini strategi yang luar biasa. Oleh bagaimanapun, umat Islam perlu sentiasa kita katakan berwaspada dengan segala tipu hela macam ni. Kalau kita tak mengaji, kita tak belajar, cepat. Kalau kita tak tahu tok guru kita latar belakang dia dengan jelas, teruk kita. Maka ini tanggungjawab kita dalam benar-benar memilih seorang guru yang mampu membongkarkan kesesatan orang sesat, yang jauh daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang maklum, yang diwarisi dari Nabi SAW sehingga para sahabatnya, para tabi'innya, para a'immah arba'ah, imam-imam 4, sehingga seterusnya sampai hari kiamat. Tapi golongan Syiah yang saya katakan meletakkan sahabat dengan nilai paling rendah, bahkan menolak banyak hadis. Sebab itu Syiah ni saya katakan dia tidak konsisten hukum. Tuan-tuan mengaji fiqh Syiah, mengaji paling payah sekali.
Ya, saya mengaji fiqh Syiah Adawiyah sebagai contoh, Syiah Zaidiyah, Syiah Isna Asyariyah, tapi ia mengelirukan. Kenapa saya kata dia tak ada satu manhaj, dia tak macam Ahlussunnah wal Jamaah. Kita paling kurang kita kata sunnah sitah, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah. Apa pun hari ni orang bercakap tentang fiqh, inilah dia punya turutan hadis. Tapi mereka tak ada sunnah sitah. Mereka duduk kelang kabut macam itulah. Setiap yang ni dia akan keluarkan fatwa. Tu yang kata Sayyidina Ali Tuhan. Dia kata kita sebelum mati ucapan pertama yang kita kena sebut ialah Ya Ali. Yang pertama bila kita bangkit dari kubur kita kena sebut Ya Ali. Bila kita nak masuk syurga yang pertama kita sebut Ya Ali. Orang pun Masya Allah Ya Ali. Kita alhamdulillah dah biasa sebut Ya Ali Baba, okey lah. Kata Sayyidina Ali orang mulia, kita hormati sahabat yang mulia, kita cintai sebagaimana Rasulullah ajar kita mencintainya, menyayanginya. Dan Ali itu benar dalam konfliknya dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhuma, itu maklum. Tapi Syiah duduk Ali dia semata Tuhan. Semua benda dia kata kalau kita ucapkan yang Ali sebelum mati, kira senang. Artinya kalau orang malaikat muka nakir tanya soalan, sebut je Ya Ali, terus malaikat mulai. Itu luar biasa. Sebab tu bila tuan-tuan tengok dia perang dahsyat, tembak je Ya Ali, orang tembak. Sedangkan orang Islam Ya Allah, Allahu Akbar. Dia Syiah dia bukan Allahu Akbar, Ya Ali. Bawah sikit Ya Husain, bawah sikit pula tu constable. Bawah lagi Ya Zainab. Bawah lagi dia ada nama-nama. Dia suka sebut nama. Kita diajar menyebut nama Allah. Tapi bukan maknanya tuan-tuan Sayyidina Ali tu rendah, Sayyidina Ali tinggi kemuliaannya, sehingga kata ulama tidak ada orang yang banyak punya kelebihan selain Sayyidina Ali. Yang paling banyak sekali, hadis paling banyak riwayat. Bukan sepakat ulama Sayyidina Ali ni sahabat yang paling alim sekali. Kenapa dia paling alim? Tidak sebab dia mati last sekali. Abu Bakar mati dulu, dia ambil ilmu Abu Bakar. Umar wafat, dia ambil ilmu Umar. Uthman wafat, dia ambil ilmu Uthman. Maka dia dapat semua. Kalau dia mati dulu, dia tak boleh jadi orang alim. Siapa duduk belakang sekali, dia akan mewarisi segala ilmu. Itu sebab kenapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu alim sekali di kalangan Khulafa' Ar-Rasyidun, sebab dia last sekali wafat dan dia mewarisi ilmu. Itu mantik, musalsal mantik, ataupun kita kata logik yang mudah kita faham. Kenapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu paling alim, paling bijak, paling pandai. Sebagai orang soleh, ditemui dalam mimpi, lalu ditanya kepadanya, apakah yang dilakukan oleh Allah kepadamu? Dia menjawab, baik-baik. Cuma aku ditahan dari masuk syurga kerana sebatan jarum yang aku pinjam dan aku belum mengembalikannya. Kata itu lupa nak pulangkan, bukan mencuri, bukan ketek, bukan merampas. Pinjam jarum, lupa nak kembalikan dan aku ditahan oleh Allah. Atau bagaimana kalau kesengajaan kita mengambil hak orang lain? Nabi dah sebut, siapa yang ambil harta orang lain dengan tujuan memulangkannya, ajallahu anhu, Allah Ta'ala pulangkan. Tapi siapa yang mengambil harta orang lain untuk memusnahkannya, maksud tak nak bayar, tak nak sekian-sekian, Allah akan musnahkannya. Betul di akhirat lah, kita pinjam, kita hutang. Kalau sebesar jarum pun ditanya, tuan-tuan bayangkan yang lain. Sebesar jarum. Jarum tu apa sangat? 5 sen satu je. Dan orang pun tak pandang. Tetapi Islam nak ajar kita tanggungjawab. Kita ambil harta orang walau sekecil mana, pulangkan. Walau sekecil mana, pulangkan. Itu disiplin kita. Jangan ingat, saat tadi dia tak kisah sangat, saat tak apalah, jangan. Tuan-tuan sekalian, kita nak keluar dari dunia tanpa membawa sebarang hutang dengan manusia atau kezaliman dengan manusia. Saya nak keluar dunia dengan bebas benda tu. Bahkan saya nak keluar dunia dalam keadaan saya tak nak dengki sesiapa. Walau saya mungkin bersisih pandangan pendapat, saya tak nak dengki dia, saya tak nak marah dia. Walau dia mencari keaiban saya tak berfikir nak keluar di dunia dengan mencari keaiban dia. Maksudnya kalau saya berjumpa dengan orang cuba cari keaiban saya, cuba jatuhkan saya, biarkan dia. Saya nak keluar dunia dengan keadaan saya tidak pernah dengki dan menjatuhkan mana-mana orang Islam. Dalam keadaan saya nak jaga hubungan saya dengan Allah. Biar saya mati dalam keadaan saya tak dengki dengan sesiapa, saya tak pernah dedahkan aib sesiapa, saya tidak pernah turunkan sesiapa, tak ada. Tentang kita tak perlu turunkan sesiapa, Allah yang akan turunkan dia. Kerana yang menaikkan, yang menurunkan Allah. Tuan-tuan tak perlu berikhtiar untuk jatuhkan sesiapa. Kita buat kerja kita,
dan Allah akan jatuhkan dia. Kalau benar dia zalim, kalau sampai masa dia jatuh, dia akan jatuh. Kenapa Nabi kata dalam satu hadis, Haqqullahi ta'ala alla yartafi' syai'un minad dunya illa wada'ahu. Menjadi sunnatullah, tiada suatu urusan dunia diangkat melainkan dia akan jatuh. Jadi suatu urusan dunia diangkat melainkan jatuh. Seagung-agung raja pernah diangkat, kemudian mati jatuh. Dah tak ada. Dah tak dengar nama dia. Dah tak jumpa gambar dia. Tidak lagi kita dengar orang memuji dia. Tidak juga yang bercerita tentangnya. Tuan-tuan tengok dia jatuh. Dan naik yang baru. Kita lihat gambarnya. Kita dengar puji-pujiannya. Kita ingin bertemu dengannya, kemudian dia turun balik. Hilang gambarnya, hilang namanya. Tidak lagi kita ingin bertemu dengannya, naik pula yang baru. Demikian sunnatullah. Dan siapa yang mulia Allah kekalkan nama dia. Sebab itu Allah kekalkan nama Imam Syafi'i, kerana dia mulia. Allah kekalkan ulama-ulama soleh kerana dia mulia dengan kitabnya. Ya, kalau pun mereka tak tinggalkan kitab, ditinggalkan pendapat. Kata Imam Al-Thawri, ditinggalkan pendapat. Imam-imam yang mulia, sahabat-sahabat yang mulia, walau sahabat Rasulullah tak karang kitab, mereka meninggalkan kata-kata. Bahkan mereka meninggalkan sejarah yang ditulis oleh orang. Tuan-tuan, siapa nak tulis sejarah orang? Kita nak tulis sejarah bapak kita pun malas. Tuan-tuan nak tulis sejarah bapak tuan-tuan, publish kan? Malas lah. Cukuplah saya tahu seorang. Lepas tu habis. Tapi kenapa sahabat orang tulis sejarah ni? Bukan pak saudara kita pun. Kerana kemuliaan mereka. Akhir semua nama sahabat ada cerita dia. Ada yang panjang, ada yang pendek. Dia kalau cerita sahabat nama Umar, Uthman, Ali, Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Tak berapa puluh bahasa kita pun tak tahu banyak. Saya duk baca kisah Abu Bakar tak habis-habis lagi. Baca kisah Umar tak habis-habis lagi. Saya ingat saya dah tahu belaka tentang Umar. Setiap kali kita jumpa manakib tentang sahabat-sahabat mulia, kita rasa dah hadam belaka. Saya ingat masa saya belajar buku pertama tentang sahabat Nabi, saya baca Ar-Rijalu Hawla Rasul, Khalid Muhammad Khalid. Masa tu bahasa Arab. Saya ingat bahasa Arab. 60 sahabat baca. Kita ingat dah tahu belaka. Masa tu belum kenal kitab Isabah, kitab Isti'ab, ni ensiklopedia. Belum kenal kitab Suwar Hayat Sahabat, belum kenal Rijal wa Nisa Haula Rasul, belum kenal kitab yang lebih banyak, lebih besar, Bidayah wa Nihayah. Saya tahu buku tu Rijal Haula Rasul, 60 sahabat saya kenal. Daripada sekolah saya baca cerita mereka sekian. Sehingga tuan-tuan kita jumpa lagi buku. Kita jumpa lagi dan jumpa. Kita belajar fiqh pula jumpa lagi. Tafsir jumpa lagi. Rupa-rupanya mereka ni tuan-tuan, seolah-olah kata mereka tak habis. Saya pun tahu bila habis. Dia macam orang ceramah tak berhenti-berhenti. Berkat mereka. Lepas tu saya tanya, siapa kata dia dah halim tentang kisah Abu Bakar semua? Melainkan dia bohong. Tak mungkin tuan-tuan tahu semua. Setiap kali tuan-tuan baca, dia ada benda baru masuk. Sebab tu saya kata kisah mereka ni macam kita tulis riwayat orang hidup tak habis-habis. Patutnya kalau tulis riwayat orang mati ni kan ada noktah dia. Wafat pada tahun sekian, noktah. Dah habis lah nak cerita apa. Tapi mereka ni manusia-manusia yang hidup. Allah jadikan mereka hidup dengan kebaikan mereka. Sebab itu bila ditulis kisah mereka tak habis. Saya kata saya tak jumpa seorang yang mampu menulis kisah Abu Bakar dengan lengkap. Umar, Uthman tak mampu. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW. Oh, lagi tak boleh. Siapa pun yang nak tulis tentang sirah Rasulullah, mereka angkat tangan. Atau kalau Tabaqat Ibn Sa'ad setebal itu belum mampu menghabisinya. Ar-Rahiqul Makhtum, Sirah Ibn Hisham, sebenarnya itu Sirah Ibn Ishaq, belum mampu menghabiskan kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana orang-orang yang ke belakang yang ilmunya lemah? Internet juga main, ilmu lemah. Orang dulu ilmu power, hafazannya luar biasa, himmah kesungguhan mereka kuat. Orang zaman sekarang tak kuat. Kita sibuk cari makan, sibuk cari duit. Pekoh hati sikit, kita duk berperang macam ulama besar. Kita kecil sikit je tahu, tak banyak. Tapi kedebelnya luar biasa. Ini akhir zaman. Kerana akhir zaman semua orang melihat ilmu agama ni macam
glamour, bukan tanggungjawab dan amanah. Dia nampak glamour ni semua orang nak bercakap. Dia dapat gelar yang mudah je dia pun anggap itu title besar. Malah itu bukan title besar. Dia kadang-kadang dapat PU je dia ingat tu title besar macam tuan guru. Saya tak kata kepada PU tu, saya kata sikap persepsi. Tidak semudah itu. Kadang-kadang dapat gelaran rancangan realiti, setengah mereka merasa ia ulama besar, silap. Saya tak kata semua beranggapan demikian. Saya kata kalangan yang cuba beranggapan demikian, menganggap itu lesen besar untuk bercakap semua tentang Islam. Hasya lillah. Tuan-tuan, ilmu Allah terlalu luas untuk kita mendalaminya. Maka saya ingat pesanan almarhum Syekh Wahbah Zuhairi supaya tidak cepat-cepat untuk mengaku alim, tidak cepat-cepat memberi fatwa sehingga usia kamu 40 tahun. Ini maksudkan bukan tunggu 40, maknanya bersungguh-sungguh sampai 40 tahun, sampai tempoh itu. Bukan tunggu dah 40, dah boleh dah ni. Bukan begitu. Artinya bersungguh-sungguh dan tempoh sedemikian. Kerana setiap fatwa Allah Ta'ala tanya berat. Kerana gelaran tertentu jangan anggap gelaran besar. Ya, saya tak nafikan gelaran itu mungkin beri impak pada masyarakat, tapi kita secara tanggungjawab jangan menganggap itu satu gelaran untuk menghentikan kita belajar atau menghentikan untuk mendalami ilmu, mengkaji ilmu. Tak ada satu pun gelaran yang boleh menjadikan kita berhenti belajar. Tak ada satu pun satu gelaran yang boleh kita kata kita tak silap lagi. Contoh kesilapan akan datang. Sehebat mana pun kesilapan akan datang. Kalau seorang berkata saya tidak silap, saya katakan kita perlu buang ego kita. Kita pasti ada kesilapan yang tidak disedari oleh kita, disedari oleh orang yang mendengarnya, atau mungkin akan datang lagi 10 tahun orang tahu kita silap. Untuk menunjukkan kita manusia bukan nabi. Dan diriwayatkan juga, diceritakan Sufyan Ats-Tsauri berkata, sesiapa membelanjakan harta yang haram untuk perbuatan baik, maka dia seperti orang membersihkan pakaian dengan air kencing. Umar menyatakan, kami meninggalkan 9/10, atau bahasa mudah 90%. Harta yang halal kerana khawatir terjerumus pada harta yang haram. Wahai Ibnu Wird ataupun Ward menyatakan, seandainya engkau berdiri tegak untuk seperti berdirinya pasukan perang, maka itu tidaklah bermanfaat bagimu sehingga engkau memerhatikan apa sahaja yang masuk dalam perut. Kalau ada seorang duduk medan perang, itu tidak guna kata wahai bin Ward, kalau kamu tak pernah peduli apa yang masuk dalam perut, alah ke arah. Bukan kita pernah dengar nasihat dan wasiat. Seorang tuan-tuan bila berapi, kita cakap agama berapi, tapi dalam bab masuk dalam perut dia tak pernah peduli, maka jangan percaya agama ni. Jangan dipercayai. Yang orang yang benar-benar beragama, dia perhati apa yang masuk dalam perut dia. Dia tengok halal ke haram ke, syubhat ke, bersih atau tidak. Sebab benda itu akan merosakkan hati. Tuan-tuan, makanan memang boleh mempengaruhi perangai kita. Tuan-tuan tengok orang asli dalam hutan. Orang asli, kenapa perangai dia macam tu? Liar, payah. Sebab kecenderungannya makan benda yang liar-liar. Dalam Islam mewajibkan kita bila korban binatang jinak, bukan binatang liar. Islam tak pernah ajar korban, kita korbanlah gajah sebab tu 40 bahagian dapat. Tak ada. Atau korbanlah seladang, badak sumbu ke, kuda belang. Contoh lihat binatang yang Islam suruh korban semua binatang jinak. Kambing, yang paling afdal kambing tu biri-biri sebab dia lagi jinak. Dan banyak binatang, tuan-tuan pernah sembelih biri-biri, kita nak dengar dia bunyi pun payah. Tapi kalau kambing kampung, dia punya bunyi bising, tapi dia tetap mudah. Yang bila disebut yang paling afdal kibas. Kerana kibas tadi saya katakan dia tak bunyi, jinak dia luar biasa. Lembu, kerbau, ini binatang-binatang lebih jinak daripada binatang lain. Yang mungkin kita kata kerbau liar sikit, Ustaz, liar sikit, tapi dia tidak selia binatang-binatang liar. Kalau kita kaji apa hikmah binatang jinak ni tuan-tuan, kerana ia membentuk perangai kita. Orang biasa makan benda yang baik-baik, jinak-jinak, hati dia pun jinak. Nak tegur senang. Tapi kalau jenis orang makan kuda belang, kuda kepang, payah kita nak cerita. Dia punya liar, dia punya khurafat dia.
Dia khurafat, dia teruk. Kita nak tackle dia payah. Sebab itu makanan memang ada peranan besar. Tidak takkan Allah sebut dalam Quran, kulu washrabu. Ayat-ayat tentang makan banyak. Ayat-ayat tentang perintah. Bila Allah kata kulu min tayyibati ma razaqnakum. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Makanlah yang baik apa yang kami rezekikan dan syukurlah pada Allah kalau benar-benar kepada Allah kamu sembah. Maksudnya makan itu mesti yang baik. Kan ia mempengaruhi perangai. Kalau Allah tekankan makanan baik, takkanlah dia tidak mempengaruhi apa-apa. Mesti pengaruhi perangai. Sebab itu kita nak suruh baik ingatan kita, baik akhlak kita. Kadang-kadang kita kata, Ustaz, kenapa hati saya keras? Bila awak dah asyik makan burger McD apa tak keras. Makanlah benda-benda baik sikit. Makan dodo ke lembut sikit. Makanlah daripada buatan tangan yang gotong royong tu jauh lebih lembut. Sebab tu tuan-tuan kita suka makan agak surau. Sebab apa? Dia gotong royong. Kita makan kadang-kadang kita tak tamak, berjemaah. Itu semua topak kebaikan. Cuma tak tahan sponsornya seorang makan yang yang tak tahan sponsor tu lah. Ya Allah bagi pahala insya-Allah. Tapi tak tahan dia kira asyik dia je. Artinya tuan-tuan bila orang tahu makanan kat masjid surau ni baik, bagus. Cara penyediaan. Cara diletakkan. Dan cara kita makan pun lain. Tuan-tuan makan kat surau kat rumah lain. Doa ni panjang sikit bunyi, lain doa ni. Kenapa di situ ada nilai keberkatan. Dan kita makan pun rasa lain, kenyang dan sebagainya. Ya, memang ia akan menjinakkan hati. Ia akan mempengaruhi. Sebab itu mana-mana kalau kita nak jaga akhlak, nak jaga agama dan sebagainya, makanan merupakan beberapa persen untuk itu. Selain daripada didikan, selain daripada ilmu, latihan, ia beberapa persen yang kita tak boleh abaikan. Kalau tak ada benda tu, dia akan hilang nilai, komitmen 100% dalam berakhlak, dalam beragama. Tersebut dalam sebuah hadis, siapa yang beribadat haji dengan harta yang haram, lalu dia menyatakan labbaik, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, maka Allah Ta'ala menjawab, la labbaik wala sa'daik. Bukan labbaik, bukan sa'daik. Yani kamu tak dialu-alukan, kamu tidak dituntut di sini. Kita kalau sebut labbaika, ya Tuhanku aku datang, aku datang. Sa'daika, ya Allah aku gembira datang, aku gembira datang. Maka Allah jawab, terdengar suara akan kata, kalau dia haji duit haram, la labbaik wala sa'daik. Kamu tak dijemput dan kamu tidak akan digembirakan hari ini. Artinya kalau ibadat dengan wang haram, tak akan datang rasa gembira ibadat. Kalau ibadat dengan sumber yang haram, tak akan datang rasa seronok ibadat. La sa'daik. Dan ibadat hajimu dikembalikan padamu, mardud. Bila kita sebut haji ni tuan-tuan, dipanggil haji mabrur, lawannya mardud. Tapi kalau kita sebut umrah pula, kita panggil umrah mutaqabbalah dan umrah mardudah. Umrah ni kita tak panggil umrah mabrur. Dan lafaz hadis disebut sebagai umrah mutaqabbalah. Ini Allah Ta'ala terima. Dia tak nak sebut pun tak dosa. Dia suruh penggunaan dia. Benda ni kalau kita sebut, Ustaz kalau nak sebut juga, kau pandai awak lah. Kita tak kata dosa, kita bukan cerita. Kita cerita apa yang lebih baik dalam penggunaan bahasa Arab. Kalau sebut haji mabrur, sebab lafaz itu dalam hadis. Nabi kata al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tiada balasan yang layak menaikkan syurga. Tapi bila mana umrah pula Nabi sebut istilah mutaqabbalah. Al-umratul mutaqabbalah, umrah yang diterima. Itu cuma saya nak sebut dari sudut penggunaan dalam hadis. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut juga, itu tuan terpulang lah. Kalau tuan-tuan nak sebut, Ustaz saya nak sebut haji mabrur boleh? Terpulang sebut lah. Yang penting maksudnya ditolak, mardud. Allah Ta'ala tak terima. Ibnu Asbaq atau Yusuf bin Asbaq mengatakan, jika seorang pemuda beribadat, syaitan mengatakan pada teman-temannya, perhatikanlah dari mana makanannya. Jika makanannya adalah makanan yang buruk, maka dia menyatakan biarkan dia berupaya bersungguh-sungguh ibadat. Sesungguhnya telah cukup bagimu dirimu itu. Artinya bahawa sesungguhnya beribadat yang disertai makanan dari harta haram tidak akan bermanfaat padanya. Tuan-tuan setan ni bila tengok orang ibadat dia nak kacau. Tapi dia pun tanya, cuba kamu perhati dia makan apa? Kalau dia makan benda haram, tak peduli ibadat dia, memang Tuhan tak terima. Kita cari yang lain. Tuan-tuan tengok,
Syaitan pun dia tahu orang macam ni tak payah goda. Syaitan ni dia pun belajar fiqh halawiyah juga. Keutamaan nak goda siapa? Yang ni. Oh yang ni dah makan haram rasuah tiap-tiap hari. Biarlah nak ibadat haji berapa puluh kali. Biar. Sampai dia seronok pergi haji banyak kali dah rasuah. Saya tak kata biar. Wah tak terima. Yang ni duk simpan duit nak orang getah. Jual kopok keping. Jual goreng pisang. 20 tahun baru dapat pergi. Kacau ni. Sebab semua hartanya halal. Bersih. Ni calon mabrur. Kacau dia. Buat dia rasa sombong dan bangga. Tadi syaitan cari siapa mangsa. Kerana syaitan tahu siapa amalan diterima atau tak diterima. Arti syaitan ni tuan-tuan pandai fiqh. Kalau dia tak pandai fiqh, mana sekali mampu goda kita. Dia tengok dia semayang tak betul, dia goda buat apa? Semayang tak betul, goda buat apa? Dia cari yang semayang betul. Mana syaitan ngaji fiqh? Jangan tanyalah saya di mazhab apa, saya tak tahu. Cuma saya nak beritahu syaitan tu dia ada ilmu dalam menggoda kita. Dia bukan bodoh senonoh macam tu dia goda kita. Dia mesti ada ilmu, dia tahu. Dia nak goda orang kafir buat apa? Orang kafir dah kafir, ahli neraka. Dia cari orang Islam, orang beriman. Dia kacau. Anak yang ada mak ayah dia kacau dia jadi derhaka. Yang tak ada mak ayah dia kacau buat apa? Yang ada mak ayah. Jadi dia melihat angle-angle kekurangan kita. Tuan-tuan, betapa perlu kita membentengi diri kita. Musuh dia akan lihat kelemahan kita. Dan kita mesti tutup kelemahan tersebut. Waktu kita tutup kelemahan itu, mungkin kelemahan lain terbuka. Tutup lagi. Dan mohonlah pertolongan pada Allah. Supaya syaitan tidak menyerang kawasan yang kita lemah. Bahkan kawasan yang kita lemah itu, ada orang baik yang dapat melihatnya untuk menegur kita. Dan kita mampu memperbaikinya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.